kasih saudara-saudari pengacara majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, Dev kehormat, rakan-rakan seperjuangan, sidang hadirin warga Dewan Aspirasi Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Profesor Dr. Awal Sarian ada menyatakan bahawa kisah kegemilangan bahasa Melayu pada zaman silam telah membuana di jagat raya. Namun, sekadar mengagumi sejarah silam, ia tidak mungkin dapat mengangkat martabatnya. Justru, berdirinya saya di sini dengan penuh iltizam ingin menyerahkan sedikit dogma berpandukan tinta dan wacana para sarjana melalui tajuk pidato saya, Bahasa Jiwa Bangsa. Sidang hadirin sekalian, sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut mengenai tajuk pidato pada hari ini, eloklah terlebih dahulu sekiranya saya menjelaskan maksud dan definisinya. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka muka surat 122, bangsa bermaksud jenis manusia pada satu asal keturunan. Selain itu juga, bangsa ditakrifkan sebagai suatu kumpulan manusia dalam suatu ikatan ketatanegaraan. Manakala bahasa pula bermaksud sistem lambang bunyi suara yang diguna pakai sebagai alat perhubungan dan lingkungan satu kelompok manusia. Selain itu juga, bahasa boleh diartikan sebagai tutur kata dan percakapan yang dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Dalam menguraikan tajuk bahasa jiwa bangsa, jelasnya terdapat beberapa perspektif idea dan pendapat yang perlu dibentuk dahulu untuk memudahkan pemahaman kita untuk mendalami tajuk ini. Hadirin sekalian, Heraklitus menyatakan bahawa bahasa sangat berkait rapat dengan semua aspek kehidupan manusia. Melalui bahasa, satu masyarakat mempamerkan nilai-nilai dan budaya mereka kepada bangsa lain. Pepatah Melayu menyatakan bahasa menunjukkan bangsa. Hatta saya rangkumkan frasa ini dengan kata kunci saya yang pertama, bahasa Melayu mencerminkan jati diri bangsa Malaysia. Jati diri atau identiti sesuatu bangsa merujuk kepada ciri-ciri yang membezakan suatu kumpulan manusia dengan kumpulan manusia lain. Menuturkan sebuah bahasa yang sama ialah antara ciri yang menentukan jati diri sesebuah bangsa. Di Malaysia, kita juga mempunyai satu bahasa kebangsaan yang dituturkan oleh masyarakat pelbagai keturunan tanpa was-was. Bangsa Malaysia membentuk benih perpaduan yang kukuh kerana kekuatan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang efisien. Malah seringkali apabila para pelancong asing datang ke sini, mereka setidaknya akan mempelajari bahasa Melayu seperti perkataan terima kasih dan jumpa lagi. Biarpun penggunaan bahasa Inggeris makin meluas, namun bahasa Melayu masih lagi menjadi keutamaan warga Malaysia dalam pertuturan tidak kiralah di mana-mana sahaja. Tuntasnya, realiti bahasa Melayu sebagai cermin jati diri bangsa Malaysia tak lapuk di hujan, tak lekan di panas. Hadirin yang saya muliakan, kata kunci saya yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Profesor Dr. Syahir Muhammad Zain menyatakan bahawa bahasa Melayu pernah mengungkapkan ilmu dalam zaman kegemilangannya. Catatan-catatan Melayu kuno dalam prasasti, funan dan campa seawal abad ke-7 mengandungi ilmu-ilmu asas dalam bidang sains dan matematik. Bahasa ini kemudiannya berkembang dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, undang-undang, sastra dan agama. Sehingga mutakhir ini, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai bahasa akademik yang lengkap dengan laras-laras bahasa dalam ilmu moden. Oleh itu, tidak heranlah jika bahasa Melayu kini sedang diajar dan dikaji di 108 buah pusat pengajian tinggi di serata dunia. Sebagai pewaris tinta para sarjana, sejuk hati dan mata memandang, apatah lagi telinga ini mendengar setiap baik kata yang dilafazkan oleh para peserta pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu baru-baru ini. Inilah citra bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Kata kunci saya yang ketiga dan terakhir, bahasa Melayu teras pembinaan negara bangsa. Bahasa Melayu telah menjadi asas pembinaan negara bangsa Malaysia yang merdeka. Menurut Profesor Dr. Teo Kok Siong, maruah bangsa Malaysia terletak pada martabat bahasa Melayu yang menjadi lambang kedaulatan pemerintah dan negara.
Ini kerana bahasa Melayu telah menukung peranan penting sebagai bahasa peradaban dan tamadun tinggi pada suatu ketika dahulu. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti pentadbiran dan undang-undang. Malaysia tidak perlu menjadi seperti Bismarck dan Machiavelli yang membina negara bangsa mereka dengan kuku besi, halah dan darah. Cukup sekadar memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sebagai ramuannya. Sidang Dewan sekalian, ingin saya simpulkan bahawa bahasa Melayu bukan semata-mata untuk orang Melayu, tetapi untuk semua rakyat Malaysia lantaran bahasa mencerminkan identiti dan citra penuturannya. Daripada bahasa juga lahir budi bahasa, ilmu, keharmonian dan kecemerlangan bangsanya. Bahasa jiwa bangsa. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.